Selamat petang kepada semua cikgu-cikgu. Salam sejahtera. Apa khabar? Terima kasih kerana meluangkan masa anda pada petang ini untuk menyertai webinar kami, webinar Edpuzzle Live, mengukuhkan bahan bantu mengajar dengan Edpuzzle melalui platform Delima. Cikgu-cikgu terlebih dahulu, biarkan saya memperkenalkan diri. Saya May, Country Manager Edpuzzle untuk Malaysia. Dan dalam tugas harian saya selalu berkongsi, saya amat berbesar hati kerana saya sentiasa dapat mendekati guru-guru untuk memperkenalkan Edpuzzle. Selamat datang kepada semua. I think still ada yang tengah login. So selamat datang hari ini. Dalam webinar ini, kita akan sama-sama belajar cara-cara menyesuaikan dan mengukuhkan bahan bantu mengajar yang berasaskan video menggunakan Edpuzzle melalui platform Delima. So ini merupakan julung kalinya webinar Edpuzzle Live diadakan dikendalikan sepenuhnya melalui bahasa Melayu, khas untuk guru-guru sekolah di Malaysia. So baiklah cikgu, saya tidak keseorangan. Saya ada rakan sekerja saya Imran yang akan sama-sama mengendalikan webinar ini. Apa khabar semua? Nama saya Imran dan saya Eksekutif Kejayaan Sekolah ataupun School Success Associate dengan Edpuzzle. Saya sangat suka bagaimana cikgu-cikgu sentiasa berusaha untuk meningkatkan penglibatan dalam bilik darjah mereka. Dan satu cara untuk melakukannya ialah dengan menyesuaikan bahan pembelajaran yang mereka sudah ada untuk penyampaian melalui platform yang berbeza. Sebagai bekas guru, saya pun dulu guru kimia, chemistry teacher. Saya memahami sepenuhnya betapa sibuknya guru. Jadi kami ingin menggalakkan guru melihat bahan yang sudah dimiliki dan melihat bagaimana Edpuzzle boleh menjadikannya lebih baik dan bermutu tinggi. Okey, kami sudah memperkenalkan diri. Apa kata cikgu-cikgu pula kenalkan diri masing-masing. Gunakan ruangan chat, chat box, kongsi nama dan sekolah cikgu-cikgu sekalian. So use the chat box. Kongsikanlah nama dan sekolah. Sambil cikgu-cikgu berkenalan di ruangan chat, saya ingin beritahu bahawa sesi kita adalah sesi hands-on dan interaktif. Jadi kami berharap agar cikgu semua dapat menyertai sesi ini bersama-sama dan ada di depan komputer masing-masing. Jikalau sekarang gunakan handphone ataupun tablet, carilah komputer. Ya, kita harap semua dapat menyertai sesi hands-on ini. Ya, betul tu. Seperti yang Imran katakan, kami amat berharap guru-guru dapat menyertai aktiviti kami dan jadikan sesi ini walaupun atas talian lebih interaktif. So sementara menunggu guru-guru yang lain memperkenalkan diri, settle down, pergi cari laptop, apa kata kita jalankan satu undian. Undian kita, soalan dia, pernahkah anda mendengar atau menggunakan Edpuzzle? Guru-guru boleh menjawab dan nanti kita akan kongsikan jawapannya bersama. Okey, kita akan akhirkan poll ini dalam 1 minit. Ya, kita tunggu sekejap. Lagi 45 saat kita akan akhirkan poll ini. Pernahkah anda mendengar tentang Edpuzzle ataupun pernahkah anda menggunakan Edpuzzle sebelum hari ini, sebelum sesi ini? Okey, kita tamatkan poll sekarang dan kita lihat bagaimana nombor-nombor undian. Nampaknya ada ramai juga guru yang baru berkenalan dengan Edpuzzle. Jadi sesuailah webinar ini diadakan. Okey? Good, bagus.
Jadi ada sedikit peraturan agar webinar ini berjalan dengan lancar. Nombor 1, jika ada soalan, sila gunakan ruangan chat. Kami berharap dapat menjawab semua soalan pada penghujung sesi kita ini. Tapi boleh masukkan dalam chat dululah. Nombor 2, jika anda ingin menggunakan mikrofon untuk bertanya secara lisan, sila guna the raise hand function. Ya, ada tadi nampak ada 1-2 sudah pakai raise hand function, dan kami akan berikan akses mikrofon. Ketiga, seperti yang dikongsi, ini adalah sesi hands-on dan interaktif. Jadi kami menggalakkan cikgu sama-sama mengikuti proses pendaftaran dan selanjutnya agar anda dapat pengalaman Edpuzzle yang sepenuhnya. Keempat, macam banyak Nombor 4, sijil kehadiran akan diberikan kepada mereka yang menghadiri sepenuhnya webinar ini. Pautan untuk memuat turun sijil akan diberikan pada penghujung webinar ini. Okey, kena hadir sepenuh webinar ini. Dan kelima, sijil kehadiran ini boleh dimasukkan sebagai pembelajaran kendiri untuk menjana mata kredit SPL KPM. Ya, okey. Ya. Ini So peraturan yang Imran kongsikan tadi, kami keluarkan so that untuk kita menjalankan webinar ini secara organized, right? So cikgu-cikgu sudah bersedia. Topik webinar hari ini dipilih dengan teliti kerana kami sedar betapa pentingnya kita mencari, menyesuai dan mengukuhkan bahan bantu mengajar dalam konteks hari ini video selaras dengan objektif pembelajaran dan standard curriculum. So kami akan memperkenalkan panelis kita. Mereka tidak asing lagi dalam industri dalam sektor ini. Jadi Imran. Imran, you are on mute. Terima kasih. Okey, sudah sampai masanya kami memperkenalkan panelis kita pada hari ini. Nama mereka tidak asing lagi, terutamanya di dalam bidang teknologi, ICT dan pendigitalan pendidikan. Mari saya mulakan dengan Cikgu Rimi. Ya, Cikgu Rimi merupakan seorang guru mata pelajarannya Sains Computer Science atau Sains Komputer di Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil Selangor sebelum bertugas di sektor sumber teknologi pendidikan di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Beliau merupakan cikgu juara digital tahun 2020. Wah, syabas Cikgu Rimi. Cikgu Muhammad Kamarul Izwan, lebih kita kenali sebagai Cikgu MK, merupakan guru bahasa Inggeris di Sekolah Kebangsaan Serdang. Beliau juga merupakan Cikgu Juara Digital tahun 2021 dan mereka berdua bersama-sama Cikgu Rimi, mereka bertugas di SSTP Putrajaya. Kedua-dua panelis kita hari ini juga merupakan Edpuzzle trainer dan mereka mendapat pensijilan rasmi pada bulan Januari tahun ini. Mesti ada yang tertanyakan, apa itu Edpuzzle trainer? Imran? Okey, Edpuzzle trainer merupakan satu pensijilan pembangunan profesional yang mengetahui lebih lanjut tentang asas pedagogi dan cara menggunakan pelajaran video untuk meningkatkan pembelajaran. Untuk Edpuzzle trainer ni, mereka perlu menamatkan keseluruhan kursus ini untuk melengkapkan diri mereka agar mereka dapat melatih dan menyokong para pendidik lain menggunakan Edpuzzle dalam kelas masing-masing. Jadi jika ada guru-guru yang berminat, boleh bermula dengan Edpuzzle level 1, lepas tu level 2, lepas tu Edpuzzle coach. Ya, kalau nak jadi Edpuzzle trainer, kena buat level 1, level 2 dan coach. Jadi Edpuzzle trainer ini diiktiraf dan adalah tanggungjawab untuk melatih guru-guru lain dalam penggunaan Edpuzzle. Terima kasih di atas penjelasan ringkas tentang pensijilan Edpuzzle itu. Baiklah,
Mari kita mendengar dari speaker kita, panelis kita sendiri. So silakan Cikgu Rimi dan Cikgu MK. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, cikgu-cikgu semua, terima kasih diucapkan kepada Encik Imran dan Puan May dan kepada rakan setugas saya Cikgu MK yang bersama-sama kita pada hari ini untuk sesi webinar Edpuzzle kita dalam mengukuhkan bahan bantu mengajar dengan Edpuzzle di platform Delima. Okay, semua kita tahu bahawa kita telah pun ada ada Pelantar Delima, okay, di mana Edpuzzle adalah salah satu aplikasi yang ada di Pelantar Delima untuk kita explore dan kita gunakan dalam penghasilan bahan. Okay, di sini saya dan Cikgu MK adalah coach dan trainer Edpuzzle. Kami mempunyai sertifikat trainer lah untuk Edpuzzle. Okay, di Malaysia hanya ada beberapa orang cikgu sahaja yang ada title trainer sebenarnya. Okey, di Putrajaya sebenarnya kita telah pun bergerak dan telah pun ada ramai coach dalam Edpuzzle. Okey, ini adalah perjumpaan antara Encik Imran, Puan May dan semua coach daripada Putrajaya. Okey, jadi di sini juga kami berkongsi mengenai features-features baru dan berkongsi pengalaman dalam melaksanakan Edpuzzle dalam PDP. Okey, kemudian kita juga ada membuat persijilan beramai-ramai di cyber security untuk cikgu-cikgu mendapatkan CJ Coach dan kita juga bekerjasama dengan Cyber Security Malaysia untuk menghasilkan modul menggunakan Edpuzzle. Okey. Antara salah satu lagi aktiviti yang telah diadakan di Putrajaya adalah sesi libat urus bersama SK Putrajaya Persin 18.1. Okay, di sini di mana sekolah ini juga aktif menggunakan Edpuzzle dan telah menghasilkan beberapa inovasi dengan menggunakan Edpuzzle. Terima kasih kepada Cikgu Syarul yang menjadi peneraju yang juga coach Edpuzzle di SKPP 18.1. Okey. So, itu adalah sedikit pengenalan mengenai Edpuzzle di Putrajaya. Jadi, kita nak teruskan dengan sesi seterusnya. Hands on, boleh? Fahmi? Okey. So, saya teruskan sebab kita ada masa 1 jam saja. Kita akan teruskan sesi pada hari ini dengan mendaftar bagaimana kita menggunakan Edpuzzle. Okey, mendaftar dahulu. Kemudian saya akan guide cikgu-cikgu menggunakan Pelantar Delima. Okey, jika cikgu-cikgu tak ada ID Delima pun, okey, cikgu dah mendaftar dalam webinar ni. Cikgu-cikgu saya akan tunjukkan macam mana cikgu boleh cari Edpuzzle di dalam Google. Okey. So cikgu jangan risau. Okey, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Okey, selepas ini saya akan pass pula pada Cikgu MK untuk Cikgu MK teruskan sesi. Okey. So okey, semua orang nampak saya punya screen? Okey, boleh nampak ya? Alright, so ini adalah Pelantar Delima kita. Okay, dalam Pelantar Delima ini, bila cikgu nak masuk ke Pelantar Delima, cikgu mesti login terlebih dahulu. Okay. Cikgu klik pada I agree to the term and condition, barulah cikgu boleh klik here to login. Saya pasti cikgu-cikgu dah mahir dah masuk ke dalam Pelantar Delima sebab kita dah pun menggunakan Pelantar Delima sewaktu PKP. Okay. So kita pilih pada kita punya ID. Dan kita klik allow. Okay, cikgu-cikgu okey tak? Cikgu-cikgu dah sampai tak pada skrin macam paparan saya ni? Okay, saya klik allow. Okay. Okay, bila saya dah klik allow, so kita akan masuk ke dalam Pelantar Delima. Okay, let's say cikgu tak ada pun Edpuzzle kan? Okay, sebentar. Cikgu tak ada Edpuzzle, kita boleh pergi ke, sekejap ya. Okay, sebab saya tak nampak atas ni. Saya punya, okay, cikgu pergi kepada Google, cikgu boleh type Edpuzzle. Okay, so
Cikgu just type Edpuzzle, cikgu boleh masuk dah ke dalam Edpuzzle. Okay, macam tu. So paparan yang samalah nanti. Okay. Ini adalah paparan Edpuzzle kita. Wait, okay, besarkan dulu. Alright. Dalam D5 kita ada banyak aplikasi. Okey, kita dapat melihat aplikasi yang ada dalam pelantar D5 di dalam menu utama. Di sini ya cikgu. Okey, ini semua adalah aplikasi-aplikasi yang ada dalam pelantar D5. So di manakah letaknya Edpuzzle? Edpuzzle letaknya di button yang kelima. Ini adalah button pertama. Okey, cikgu tengok dekat bawah sekali ada bulat-bulat kan. So ini adalah button pertama. Ada button kedua, bahan interaktif. Cikgu pergi ke button ketiga, aktiviti guru. Button keempat, sumber rujukan PDP dan button kelima. Okey, so ini ada ada apps. Okey, dalam ada apps ni lah yang adanya Edpuzzle. Okey, jadi kita klik pada Edpuzzle. Kalau cikgu-cikgu tak jumpa, cikgu-cikgu boleh tulis dalam ruangan chat. Ada tim teknikal yang akan membantu untuk menjawab soalan cikgu. Okey. Okey, so paparan ini adalah sama dengan paparan yang tadi yang saya tunjukkan bagi cikgu-cikgu yang search melalui Google. Okey. So bila kita dapat paparan ini, untuk pertama kali, kalau cikgu-cikgu dah pernah menggunakan Edpuzzle, tak ada masalah. Okey, so cikgu-cikgu yang baru pertama kali menggunakan Edpuzzle, cikgu-cikgu kena sign up terlebih dahulu. Okey, jadi Cikgu Rimi, ada request untuk perlahankan sedikit. Okey, boleh je. Okey, cikgu dah sampai ke paparan saya ni? Cikgu dah okey Okey. Alright. So, bila kita dah sampai ke paparan ini, cikgu mesti sign up. Cikgu tak boleh login dulu sebab cikgu belum sign up. Tapi siapa yang dah pernah sign up dulu, dia boleh login. Okay? Alright. So, kita sign up terlebih dahulu. Button sign up ada di sebelah atas kanan, sebelah login yang berwarna biru. Okay. So, kita klik pada sign up. Dia akan keluar macam ni. Start using Edpuzzle. Stop borrowing classes in Beatrix. Okay. Saya ada I'm a teacher dengan I'm a student. Okay, dalam Edpuzzle, cikgu-cikgu boleh bertukar karakter. Kadang-kadang kita jadi teacher, kadang-kadang kita jadi student. Tapi bila kita nak membina bahan, okay, sebagai cikgu, kita akan gunakan I'm a teacher. Okay, so cikgu pilih untuk menjadi I'm a teacher untuk pertama kali. Okay, untuk pertama kali, kalau sebagai seorang guru ataupun sebagai pembina bahan, cikgu guna I'm a teacher. Okey, semua orang dah sampai ke pada I'm a teacher? Semua okey? Okey. So, selepas itu, selepas kita klik I'm a teacher, kita pergi ke sign in with Google. Sebab kita menggunakan ID MUI kan? Okey, kita menggunakan ID Google, kita letak aja sign in. Okey, guna Google dan kita pilih pada ID yang kita nak. Okey? ID D5 kita. Alright, semua dah okey ke? Dah sampai sini? Sebab saya tak nak cikgu terlepas step ni. Okey, dah sampai. Okey, boleh. Okey. Thank you cikgu. Okey, so bila kita sampai di sini, first name, last name tu semua dia dah disable lah. So cikgu tak boleh nak tukar di situ. Tapi dia ada password. Okay, password ni optional aja cikgu. Kalau cikgu nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. It's okay. Okay, so saya nak abaikan aja password ni sebab dia optional. Okay, sebab tadi kita dah gunakan password ID D5 kita kan. So kita tak payahlah guna password yang ini. Okay, kemudian and then kita klik pada kotak kecil ni, I agree to Edpuzzle terms and service. Okay, terms of service and privacy policy. Kita klik pada kotak ini baru kita boleh create new account. Okay, kita create new account. Alright,
So ini adalah satu part yang paling important juga sebabnya kita kena meletakkan nama sekolah. Let's say cikgu daripada jabatan, daripada cikgu daripada bahagian kan ataupun daripada institusi yang lain, cikgu letaklah nama jabatan, nama kementerian, nama institusi cikgu tu. Ataupun kalau cikgu daripada sekolah, cikgu letak nama sekolah. Okey, macam saya daripada sektor sumber teknologi pendidikan, so saya letak sektor sumber teknologi pendidikan. Kalau cikgu daripada sekolah, cikgu letaklah SK apa? Okay, SK Putrajaya, okay, SMK Putrajaya, okay. So, cikgu type sekarang nama sekolah cikgu. Macam saya akan type sektor sumber. Okay, saya akan type sektor sumber kan, sektor sumber je dah keluar. Okay, so dekat sini ada banyak. Okey, sektor sumber teknologi pendidikan, okey, ada bahagian sumber, sektor pembelajaran, semua tu. Jadi cikgu pilihlah cikgu punya sekolah ataupun cikgu punya tempat bertugas. Okey, yang ini kalau ada, okey, kalau ada. Okey, saya akan pilih yang ini. Okey, let's say kalau nama tempat bertugas cikgu tu tak ada, apa yang cikgu perlu lakukan? Okey, kalau tak ada, cikgu tengok kalau tak ada. Let's say cikgu tengah typing ni, let's say cikgu cakap sekolah, okay, SK apa ya, contohnya SK Puteri, okay, ada pula SK Puteri, SK Burung, Busut, okay, okay, let's say tak ada dekat sini kan, cikgu tengok dalam senarai ni, nama sekolah cikgu tak ada, apa yang cikgu perlu buat? Sebelah kanan bawah sekali. Okey, cikgu mesti type dulu atas ni, your school or organisation name ni mesti type dulu, baru option bawah sekali add my school or organisation ni akan keluar. Bawah sekali sebelah kanan. Add my school or organisation. Cikgu klik pada add my school or organisation. Cikgu masukkan nama sekolah cikgu. Okey, type lah SKPP macam tu kan. Cikgu type lah penuh nama sekolah cikgu. Lepas tu cikgu tulislah di mana letaknya. Okey, lepas cikgu tulis di mana letaknya, contohnya Putrajaya. Okey, Putrajaya Malaysia. Okey, cikgu pilih macam tu, baru cikgu boleh add school. Alright? Okey, kalau yang tak ada nama sekolah ataupun nama bahagian ke dalam kita punya directory tu. Tapi kalau dah ada, macam saya ada tadi sektor sumber. Ni saya pergi previous lah sebab tadi tu dah tak ada sektor. Okey, saya ambil sini SSTP Putrajaya. Saya continue. Okey, bila continue dia tanya kita grade level. Okey, cikgu boleh pilih grade level cikgu dekat mana? Okey. Age berapa yang cikgu mengajar? Okey, grade berapa? Okey, letak je lah grade berapa pun and then subjek yang cikgu mengajar. Okey. So cikgu ajar art ke, computer science ke, akademik ke, semua ada di sini ataupun kalau ada cikgu pun boleh letak ada tapi cikgu tambahlah ada subjek, cikgu nak tambah berapa banyak subjek yang cikgu mengajar sebenarnya yang ni, okey. Cikgu ajar matematik, cikgu ajar sains, cikgu ajar PJ, so cikgu boleh tambah di sini. Okey. Macam saya akan letak computer science lah. Saya letak computer science. Saya pun start teaching. Bila cikgu dah klik start teaching ni, maksudnya cikgu akan masuk ke dalam Edpuzzle punya paparan. Okey, ini adalah paparan pertama yang cikgu akan nampak. So ini adalah paparan yang kosong kalau cikgu first time masuk. So my content ni semua tak adalah, kosong lah ya. Network ni pun, okay, notification semua. So apa yang cikgu perlu buat, cikgu perasan tak dekat atas ini ada warna biru. Okay, warna biru ni dia kata please check your inbox. Okay, and then update your email address. Okay, so maksudnya kita kena tengok kita punya email untuk kita verify kita punya Edpuzzle punya account ni. Okay, so kita pergi kepada kita punya email. Okay. Saya pergi kepada saya punya email.
Okay, so di sini ada verify your email address. Okay, cikgu dah okey tak tadi untuk cikgu daftar? Semua cikgu okey? Okay, selepas cikgu dah daftar tu, cikgu kena klik pada verify email. Cikgu klik pada verify email ni. Okay, cikgu akan dapat verify your email address punya email. Dan ada kotak warna kuning, verify your email tu cikgu tekan di situ. Alright, so dia akan cakap sukses. Okay, sekarang ni cikgu dah boleh menggunakan Edpuzzle dengan email yang cikgu daftarkan lagi. Okay, kita tak payah pergi pada Edpuzzle yang tadi, kita terus saja klik pada get started. Dia akan pergi kepada paparan yang sama. Alright, okay. Saya tengok dalam ruangan chat dulu, ada apa-apa tak? Ada apa-apa soalan cikgu? Semua dah sampai kepada paparan yang saya paparkan di sini? Okay, alright. Kalau tak ada, kalau semuanya dah okey, saya harap cikgu-cikgu dapat follow step untuk pendaftaran sebab kalau cikgu tak berjaya untuk berdaftar dan cikgu tak verify email cikgu, cikgu tak boleh menggunakan Edpuzzle. Okay, jadi cikgu boleh bertanya soalan dalam ruangan chat dari masa ke semasa. Kami akan membantu di ruangan chat dan rakan saya sebentar lagi nanti pun dia akan boleh menjawab soalan-soalan daripada cikgu. Okey, dengan itu terima kasih cikgu. Saya akan pas kepada rakan setugas saya, Cikgu MK untuk meneruskan sesi webinar kita pada hari ini. Okey, silakan Mungkin Cikgu Cikgu MK. Rimi boleh tunggu sekejap. Tengok ada tak cikgu-cikgu yang lain yang masih mempunyai kesukaran untuk masuk ke Delima. Okey, saya tak boleh buka di laptop, Cikgu Noliza. Kenapa tak boleh buka di laptop? Cikgu mesti menggunakan ID Delima. Saya stop sharing lah dulu untuk saya tengok chat. Okey, cikgu, kalau cikgu dah dapat dah dapat join Edpuzzle, cikgu boleh buat ration. Okey? Jadi kita tahu cikgu dah pun boleh masuk dalam Edpuzzle. Okey, Cikgu Arivukarasan. Kalau ada recording akan bantu cikgu-cikgu lain di sekolah untuk mudah faham. Okey, sebenarnya cikgu, kami telah pun bermula dengan Edpuzzle ni pun dah quite sometimes. Jadi ada banyak video-video dalam Google yang cikgu boleh search untuk cikgu jadikan rujukan dalam mengajar rakan-rakan yang lain dan mengajak mereka untuk menggunakan Edpuzzle. Okey, mungkin Cikgu MK boleh take over dan kami akan bantu sekiranya perlu. Okey, terima kasih diucapkan pada Madam May, Edpuzzle Country Manager for Malaysia. Thanks so much Encik Imran for hosting together with Madam May, and of course my partner juga untuk SST Putrajaya, Cikgu Rimi. Dan hari ini sebelum itulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang. Terujannya saya bersama dengan rakan-rakan pendidik yang mana ini merupakan first webinar Edpuzzle in Bahasa Malaysia, dan saya mengambil kesempatan ini ucapkan terima kasih atas penyertaan cikgu, dan saya akan ambil alih daripada Cikgu Rimi lepas cikgu dah semua dah register, dah verify email. Dan saya punya part ni untuk perkongsian cikgu. Okey, part saya seterusnya ni iaitu bagaimana kita nak buat the first video. Okey, first video lesson ni. Okey, yang mana kalau di mana rakan-rakan guru maklum,
Edpuzzle the main item adalah how to create video based learning. Bagaimana nak buat video pembelajaran ini berasaskan video. Okey, yang mana dalam Edpuzzle ni kita boleh ambil video sama ada kita nak buat recording sendiri ataupun kita nak ambil video daripada rakan-rakan guru yang lain yang buat video, ataupun kalau cikgu memang sudah ada channel YouTube sendiri juga boleh ambil bahan di situ, dan juga cikgu suka buat konten-konten, buat kadang bila kita buat sesi Google Meet ke contohlah, kita rakam dan bahan tu dah ada dalam simpanan drive kita, why not cikgu gunakan semua resources tu untuk gunakan video based learning untuk Edpuzzle ni dan jadikan sebagai assessment pun boleh, ataupun nak buat perkongsian amalan terbaik pun boleh. So apa yang saya nak kongsikan selepas pendaftaran dah selesai, kita nak ambil konten video untuk kita masukkan dalam Edpuzzle selepas cikgu dah daftar akaun. Okey, untuk makluman cikgu lah, dalam video kita ni kita ada bahan-bahan yang boleh kita guna semula, dan seronoknya bila kita buat video ni kita boleh ulang-ulang dan juga video-video yang kita pernah buat masa PKP tempoh hari dan still boleh kita guna kita orang kata apa, alihkan mungkin pada waktu itu kita kongsikan pautan link YouTube ke link rakaman Google Meet ke, so kita bagi pada pelajar untuk mereka guna. Dan berbeza dengan Edpuzzle ni, yang seronoknya kami memang suka nak share ni, bagaimana video ini kita boleh buat kelainan sedikit, yang mana dalam video yang sama kita boleh masukkan kuis, kita boleh masukkan nota, kita boleh letakkan orang kata apa, pop quiz. Tiba tengah tengok video ni, keluar soalan. So macam mana nak buat tu, dan saya akan buat demonstrasi lah dekat rakan-rakan penonton semua. Okey, selepas kita dah register akaun kita dalam Edpuzzle ini, di paparan utama dalam Edpuzzle ni kita boleh tengok di ruangan bahagian atas ni dekat search or paste YouTube URL. Dan tadi saya pasang bila ada rakan guru yang tanya Edpuzzle ni macam mana, dan Cikgu Rimi pada maklumkan we have done it before. Okay, apa yang saya nak tunjuk ni, kalau cikgu nak cari bahan dalam Edpuzzle ni, type juga Edpuzzle, okay, dan pergi pada ruangan search. Dan cikgu akan tengoklah pelbagai bahan-bahan interaktif video yang telah pun disediakan oleh rakan-rakan guru di komuniti kita, dan juga saya pun ada buat video juga tentang Edpuzzle ini, dan cikgu dapat gunakan bahan-bahan yang ada dalam Edpuzzle punya komuniti. Selain itu juga, contoh tadi kalau cikgu register tengok kawan-kawan pun dah ada guna dah Edpuzzle kat sekolah saya, dan apabila mereka telah pun menggunakan bahan-bahan yang mereka buat dan masukkan dalam Edpuzzle dan di bawah komuniti sekolah masing-masing, dan kita boleh tengoklah sekejap ada ini panitia buat ini, so dan dia punya bahan pun dah ada, so cikgu akan nampak bahan-bahan tersebut boleh diguna pakai oleh cikgu dan juga rakan-rakan guru yang lain. Dan bila cikgu tengok dekat bahagian komuniti My School juga, cikgu boleh cari bahan-bahan based on YouTube punya content. So kat sini pun banyak juga saya guna untuk dapatkan video-video mengenai Edpuzzle. Kelebihan yang ada dalam video-video ini, nanti saya akan tunjuk bagaimana fungsi dia yang membezakan Edpuzzle ni dengan kata LMS yang lain. Okey. Di bahagian konten ini, saya punya part ni, bagaimana cikgu nak ambil video-video, sama ada diri sendiri punya video boleh,
ataupun video daripada YouTube boleh, ataupun daripada komuniti video boleh. Bagaimana cikgu nak ambil bahan berkenaan, bahan video berkenaan kepada Edpuzzle cikgu untuk jadikan assessment. Okay, contohlah saya ambil video tentang, saya ambil juga simple Edpuzzle ini. Saya ambil satu video tentang, okay ni okay, rakaman video ini dan cikgu pilih je video berkenaan dan tick je pada box tu dan dia akan ada bahagian edit. Okay. Dan bila cikgu dah pilih, ini adalah paparan yang ni nak start bagaimana cikgu nak transform video yang tadi dipindahkan kepada satu bahan bantu mengajar untuk cikgu masukkan soalan, cikgu nak masukkan kuis dan juga nota-nota berdasarkan video yang cikgu ambil tadi. Beza kalau video sendiri cikgu yang buat, cikgu boleh buat ada satu function voice over. Maknanya cikgu boleh ada suatu suara latar untuk video yang cikgu pilih. Tapi kalau video tu dihasilkan oleh orang lain, fungsi voice over ni tak dapat nak buat lah sebab dia punya content dia, kalau video tu daripada YouTube, dia ada satu dia punya disclaimer kat situ lah yang mana kita tak dapat nak buat voice over kat situ. Tapi kalau video sendiri, original daripada sendiri, kita boleh buat. Okey, di bahagian menu pertama ni iaitu cut ni, mungkin video yang cikgu gunakan ini ada bahagian yang mungkinlah di luar sikit konteks konten cikgu dan cikgu tak nak video itu mengambil masa yang lama, so mungkin cikgu boleh guna bahagian cut ni lah, nak drag yang mana okey, so ini boleh yang mana cikgu boleh edit video berkenaan. And then di menu yang ketiga iaitu question ni, di sinilah seronoknya bila video ini. Kalau biasa cikgu tengok video YouTube ni, contohlah saya ambil platform YouTube tu, kebiasaan pelajar-pelajar kita ni, dia ada satu kesukaan ni, dia suka drag. Kadang kita dah ajar dalam 10 minit ni, dia elok-elok video tu 10 minit, dia drag tu jadi 2-3 minit saja. Dan bezanya dekat platform di sini Edpuzzle, cikgu boleh dalam video yang cikgu pilih tadi, dan cikgu boleh letakkan ada 3 aktiviti yang boleh cikgu masukkan dalam video yang cikgu pilih. Pertama, cikgu nak masukkan aktiviti menjawab soalan. Dan soalan pula dalam bentuk multiple choice. Dan maknanya kat sini cikgu boleh gunakan kaedah ini untuk formative assessment. Okey, yang mana contoh saya buat soalan kat sini, siapakah nama trainer contoh. Okey, dan kemudian soalan telah pun cikgu type, letak kat situ, dan di bahagian jawapan, dan cikgu boleh letaklah pilihan jawapan. Ini cikgu MK, dan saya letak pilihan kedua cikgu Rimi. Dan kalau lebih daripada 2, cikgu boleh tambah add another answer choice untuk pergi pada pilihan jawapan yang lain. Dan saya letak satu lagi cikgu Imran. Okay. Dan cikgu boleh pilih skema jawapannya nak letak mana jawapan yang betul. Okay, saya letak kat sini tambah right. Dan selepas soalan dan juga jawapan telah pun cikgu letak, dan cikgu boleh klik pada button ataupun klik pada save. Dan kalau cikgu tengok sini, saya paparan video yang paparan yang cikgu nampak ni, bila sampai saat yang ke-19, video ini akan terhenti sendirinya
dan dia akan keluar soalan. Dan dekat sinilah pelajar-pelajar ataupun orang yang akses Edpuzzle ini, mereka akan jawab soalan ni lah. Okey, dan kat sini boleh pilih jawapan dan kemudian dan cikgu juga boleh meneruskan untuk aktiviti yang seterusnya, yang mana mungkin kat sini saya nak cuba masukkan soalan terbuka, open ended, dan mungkin saya nak tanya soalan kepada bahan yang saya sediakan ini. Adakah anda sudah membina? Ini macam soalan true and false. Apakah kelebihan membina video? Okay. Itu kalau cikgu nampak dekat bahagian soalan ini ada function yang untuk kita allow audio responses. Okay. Maksudnya selain cikgu nakkan pelajar ataupun orang yang mengakses Edpuzzle cikgu ni untuk membalas jawapan ni, selain daripada menggunakan teks, dalam Edpuzzle juga ada fungsi yang boleh rekod audio. Mungkin kalau cikgu tengok saya pun pakai headset ni, kita boleh gunakan mic dekat headset ni untuk memberi jawapan dan orang yang menghasilkan bahan Edpuzzle ini, mereka boleh mendengar jawapan yang diberikan oleh pelajar ataupun orang yang mengakses aktiviti yang cikgu jalankan Edpuzzle. Lepas itu, klik pada save dan dia akan paparkan apa kelebihan inilah. Dan nanti di paparan sebagai student, dia ada ruang untuk mengisi jawapan dalam bentuk audio ataupun dalam bentuk teks. Okey, bahagian ketiga iaitu cikgu ambil nota. Okay, dalam nota ni lah yang mana sekiranya topik yang cikgu nak hasilkan dalam Edpuzzle ini ada tambahan nota, mungkin cikgu ada nota tu dalam bentuk slide ataupun pautan link ataupun normal text, cikgu boleh masukkan di sini. Dan contohlah saya kongsikan slide ini dan saya masukkan pada ruangan ini. Dan pautan ini saya copy dan saya pergi kepada option untuk masukkan link. Saya tekan OK dan saya tekan button save. Dan ini adalah bahagian yang mana yang ketiga ni, aktiviti ni cikgu berkongsi nota dalam Edpuzzle. Okay. Selepas dah selesai cikgu mengambil satu video dalam Edpuzzle ini, cikgu boleh klik pada button finish. Dan kemudian bahagian terakhir ni kita nak hantar video yang cikgu pilih ini dalam bentuk tugasan. Okay, kaedah dia, cikgu boleh klik pada bahagian menu assign. Okay. Dan cikgu boleh pilih kelas yang cikgu telah pun wujudkan. Okay, yang ni saya ambilkan satulah untuk kelas Bengkel Putrajaya dan saya pilih tarikh hari ini untuk saya mulakan aktiviti ini. Dan kalau sekiranya cikgu nak buat tarikh due date dia, boleh pilih tarikh yang lain. Okay, tapi saya nak mula pada hari ini dan tamatnya pada hujung bulan ini, 31 Julai. Okay, bila cikgu bila tekan save. Dan bila cikgu menghantar tugasan ini, yang membezakan pelajar-pelajar mengakses bahan daripada pada YouTube dan juga Edpuzzle ini, dekat bahagian ni cikgu, present skipping ni, yang saya amat suka, yang mana pelajar-pelajar yang mengakses Edpuzzle ni, mereka kena tonton video yang kita pilih ni sampai habis. Dia tak boleh skip, tak boleh drag. Itu yang saya suka. Sebab kat sini bila kita on prevent skipping ni,
pelajar-pelajar ni dia tak boleh elak, memang kena tonton habis. Dan mungkin ada bahagian-bahagian yang kita tak nak mereka skip ni, ada soalan-soalan yang kita dah masukkan pada minit-minit tertentu dalam video yang kita pilih. Dan selepas kita dah setting function present skipping ni dan kita klik pada assign. Okay. Dan kalau lihat kat sini, ini adalah pelajar-pelajar yang dah sedia ada dalam Edpuzzle saya, dan nanti mereka akan menerimalah notification ada tugasan yang telah pun saya berikan kepada mereka. Okey. Untuk bahagian saya tadi, bagaimana saya memilih video yang memang sudah ada dalam Edpuzzle untuk dijadikan sebagai tugasan dalam Edpuzzle. Dan mungkin daripada video-video yang daripada YouTube dan juga komuniti sekolah cikgu, cikgu boleh pilih video ini untuk dijadikan aktiviti dalam Edpuzzle. Okey, saya rasa aktiviti bahagian saya bagaimana nak memilih video dalam Edpuzzle ini dan dijadikan sebagai bahan dalam tugasan ataupun aktiviti Edpuzzle ini, yang mana paling pentinglah apabila cikgu dah create account ni, how to choose your video untuk Edpuzzle. Dan sekiranya kalau ada cikgu-cikgu ingin bertanyakan tentang fungsi-fungsi yang lain dalam Edpuzzle, mungkin kita akan pergi kepada sesi Q&A pada lepas ini, dan saya kembali kepada host kita yang hebat, Madam May dengan Encik Imran untuk meneruskan sesi yang seterusnya. Terima kasih. Okay. Kita tunggu sekejap ya, sebab ada questions, ada soalan yang tengah masuk. Mana nak cari video tak dapat masuk delima. So mungkin kita bagi guru-guru lebih kurang 1 minit untuk settle down. Saya dan Imran akan cuba sedaya upaya untuk jawab soalan-soalan di chat. Okey, kita pun boleh jawab soalan itu live lah. Okey. Kita try mungkin lebih cepat kalau live. Ada cikgu yang tanya tak dapat jumpa sekolah. Kalau tak dapat jumpa sekolah juga, di bawah kotak tu di sebelah kanan ada add my school or my organisation. Okey, selepas klik tu boleh type sendirilah nama sekolah. Okey, kalau tak jumpa sekolah sampai sekarang, boleh gunakan tu. Nah, kadang-kadang ada hang macam dah jumpa nama sekolah tapi hang juga kan. Kalau hang boleh refresh the browser. Lepas tu insya-Allah bolehlah. Okey. Ada dari Cikgu Nur Ilani. Dia tanya, adakah murid mesti masuk ke dalam link Edpuzzle yang cikgu share melalui email MOE murid sendiri, atau murid boleh masuk melalui mana-mana email peribadi mereka? Cikgu Rimi dan Cikgu MK? Okey, saya nak respon untuk murid-murid yang ada ID MOEDL, bila cikgu share menggunakan ID MOEDL, murid akan masuk ikut ID MOEDL lah. Okey, untuk pengetahuan semua, Edpuzzle juga boleh diintegrasikan dengan Google Classroom. Biasanya cikgu akan memberi tugasan tu dalam Google Classroom. Okey, dalam Google Classroom murid memang kita menggunakan ID MOEDL. Okey, so bila murid tekan pada assignment yang diberikan, dia akan terus direct kepada Edpuzzle. Okay, sebab tu dia akan gunakan ID MOEDL. Namun begitu, kalau cikgu-cikgu buat kelas itu menggunakan open class. Kalau open class, murid tak payah register apa-apa, murid boleh masukkan nama sahaja dan boleh access kepada Edpuzzle yang cikgu berikan. Okay, so itu depends pada cikgu, kaedah mana yang cikgu gunakan untuk beri assignment tu kepada murid. Okay, jelas ya cikgu? So dia sama dengan soalan Cikgu Pamela N. Assign new class kalau belum ada kelas. So tadi Cikgu Rimi dah jelaskan assign to Google Classroom and then import the class. Ya. Soalan dari Cikgu Nadira. Soalan yang kita buat di Edpuzzle tu akan stop berapa saat? Okey, terima kasih Madam Min dan juga Cikgu Siti Nadira. Okey, untuk soalan Edpuzzle ni, bila kita dah assign untuk saat-saat ataupun minit tertentu, selagi murid tak jawab, selagi tu dia pause. Kadang mungkin dia nak tengok nota
dekat internet ke apa, so dia akan pause tu sampai murid tu klik pada bahagian dah jawab, dan dia akan pergi kepada video tu akan sambung. Selagi dia tak tekan apa cikgu, dia akan berada keras kat situ. Dan baru dia dah jawab dan dia akan pergi. Dan pada masa yang sama juga ada bahagian soalan-soalan ni yang kita pilih ni, mungkin kita ada letakkan soalan kemudian pilihan jawapan tu. Kadang murid nak pilih A ke B ke C ke D ke, dan mereka dah pilih jawapan, dan yang bagusnya immediate lepas tu cikgu, dia akan ada skor. Dan terus oh salah. Dan murid kena buat sekali lagi, dan kita boleh setting cikgu sama ada murid ni kita allow mereka untuk jawab sekali ke, 2 kali ke, 3 kali ke, kita boleh setting. Antara unlimited pun boleh. Dan bila murid boleh attempt banyak kali, so kita boleh nampak dekat bahagian classroom nanti, murid ni berapa kali dah attempt, dan tempoh dia nak tengok video, walaupun video tu 10 minit, jangka masa dia nak tengok sampai habis tu kita boleh lihatlah di ruangan analisa nanti dalam kelas yang cikgu bina. Okey, kalau saya nak tambah, boleh tak saya share skrin sekejap untuk fahamkan cikgu lah mengenai perkara ini. Okey. So, okey cikgu, contohnya lah kan cikgu telah pun membuat satu video dan telah pun memberi kerja kepada murid. Okey, contohnya saya ada kronologi detik bersejarah pengisytiharan kemerdekaan Malaysia ini. Saya klik di situ, jadi saya boleh melihat murid-murid saya yang telah pun menonton video. Okey, yang di sini okey, di sini watch, dia telah menonton video, dia ada grade, berapa kali dia melihat video kita. Okey, bila last dia tengok tu kan, kita boleh tengok dekat situ. Okey, so dekat sini kita ada nama-nama murid di sebelah kiri dan kita nampak dia punya progress dan kita terus ada dia punya skor dia. Okey, so kita let's say lah saya ambil murid kita yang bernama Aimi ni. Okay, Aimi dia telah pun melihat kepada kita punya video dan dia telah pun selesai. Okey, kalau di sini cikgu tengok timeline ni, dia ada 1, 1, 1, 1, 1 macam ni, maksudnya pada part tersebut dia lihat satu kali je. Okey, video ni video yang tak boleh skip. Okey, jadi pada saat-saat yang kita dah letakkan ni, berapa kali dia attempt untuk melihat. Jadi kan kita boleh tahu murid tu sebenarnya dia tak faham di part yang mana. Jadi kita boleh terus membuat analisa yang murid ni melihat kepada saat itu dia tak faham di saat yang mana, dan dia menghadapi kesukaran lah untuk faham part tu. Jadi kita dah boleh detect dah. Okey, yang hijau ini maksudnya dia telah pun menjawab soalan dan soalannya adalah betul. Okay, dia telah menjawab dengan betul. Dan yang merah ini adalah dia menjawab salah. Okay, so cikgu dah boleh tengok apa jawapan yang diberikan. Okay, yang ini betul lah yang hijau ni kan. Dan apa jawapan yang salah. Okay, so jawapan yang betul bawahnya adalah Malaya, bukannya Malaysia. So cikgu dah tanda pun. And then yang bagusnya di sini, bagi Edpuzzle, kita boleh meletakkan komen. Okay, bila kita nak berinteraksi dengan murid, Edpuzzle pun dapat membantu kita berinteraksi secara personal dengan murid. Okay, so kita lebih attach kepada murid. So kita boleh add comment di sini, answer comment. Okay, kita boleh bagi cadangan ke, ataupun kita boleh memberi jawapan yang betul pada murid, sebab ini adalah open-ended question, so murid menaik. Okay, jadi kat situlah cikgu boleh letak answer, ataupun kat situlah juga cikgu boleh memberi komen pada murid untuk membuat bacaan ke, macam tu. Okay, lagi satu, cikgu bukan sahaja boleh pergi terus kepada murid tersebut, cikgu juga boleh pergi kepada soalan. Okey, soalan-soalan tu cikgu nak buat analisa kan. So di sini, di sebelah kanan ini, okey, 19 orang murid telah pun menjawab. Okey, 8 out of 18 right. Okey, so kita tahulah berapa ramai dah betul dan salah jawapan ini. Okey, jadi dekat situ juga kita boleh buat analisa kita dan kita dapat melihat soalan yang telah pun kita bina dalam kita punya video. Okay, so di sini
Edpuzzle sangat membantu kita dalam kita menganalisa dan kita menilai macam mana penyampaian kita kepada student dalam satu video dan macam mana student dapat menerima apa yang kita nak sampaikan. So adakah objektif pembelajaran itu tercapai ataupun tak? So kita boleh menilai daripada analisa yang ada dalam Edpuzzle. Okey, rasanya itu sahaja. Kita pergi kepada soalan lain. Okey, soalan seterusnya Cikgu Syed Husinin tanya dia nak try masukkan soalan, dia nampak ada satu announcement. Sorry, we are unable to generate questions for this video. Dia tanya kenapa keluar note sini lah. Ini namanya feature auto generate questions. Kalau nak masukkan soalan, ada sesetengah video boleh pakai auto generate questions. Misalnya kalau ada video nak try auto generate, the system akan generatekan untuk anda. Anda boleh pilih lah kalau nak pakai soalan ni ke, tak nak pakai, kalau nak berubah pun boleh. Okay, tetapi ada video tidak sesuai untuk auto generation. Okay, so ada video yang boleh, ada video yang tak boleh, jadi boleh try lah. Okay, satu-satu. Soalan seterusnya, nanti bagaimana kita nak delete question yang telah dibuat. Di bawah video ada soalan semua kan. Kalau pilih satu soalan tu, ada satu tong sampah. Kalau klik tong sampah tu, soalan tu dah boleh di-delete-kan lah. Okay, so just pilih the soalan, habis tu klik tong sampah. Cikgu Siu Hua Kong cakap dah add school tapi tak nampak. Tak tahu apa yang tak nampak, tapi kalau dah add school, dah masuk Edpuzzle, dah lah itu je. Dah tak ada apa-apa yang hendak dibuat. Okay. Cikgu Siti Nadira, I think soalan dia sudah dijawab. Cikgu Anissa tanya live mode pun boleh ke? Ni ada sesiapa panelis yang sudah jawab, Cikgu Anissa? Tapi saya pun tak faham sangat lah apa yang dia tanya ya. Live mode pun boleh apa? I think dia refer to the live mode function yang Edpuzzle ada. Okey, Cikgu Anissa, ya, kalau nak cuba boleh. Kalau nak cuba live mode, kena pakai video yang telah di-assign kepada kelas. Ya, kalau nak cuba tu boleh. Murid nak masuk gunakan delima mereka sendiri. Cikgu Rimi? Ya, Cikgu MK? email delima mereka sendiri. Ya, Okey. Ya, disebabkan kita sekarang ni pelantar pelajaran kementerian ni kita bawa ada 5. So untuk cikgu nak memperkenalkan Edpuzzle ni, cikgu akan tunjuk pintu masuk dia dekat delima, and then cikgu pergi pada ada apps tu dan murid akan tengoklah ada Edpuzzle kat situ dan ada yang apps yang lain. So kita kat situ dan akan pergi kepada bahagian sign up. And then pelajar nanti akan pilih student dan kat situ dia ada email delima yang mereka kena gunakan untuk mengakseskan Edpuzzle. Okay. Dan saya nak responkan soalan tentang open classes Cikgu Nur Ilani. Kalau dapat cikgu lihat pada skrin saya ini, untuk new classes yang ni sekiranya cikgu tak nak integratekan student yang memang dah ada dalam GC Google Classroom cikgu untuk cikgu import mereka ke dalam Edpuzzle. Kalau cikgu tak nak mengambil pelajar daripada situ, so cikgu boleh create new classes dan kat sini cikgu namakan kelas cikgu dan sedikit description dan cikgu boleh pilih grade level untuk umur berapa, sekolah rendah ke ataupun sekolah menengah ke, dan juga subjek yang cikgu ajar. Kalau tak ada tu, cikgu just boleh klik others dan cikgu pilih bentuk kelas, pilih klasik. Untuk mudah cikgu pilih klasik dan yang mana pelajar-pelajar dia akan akses kelas cikgu menggunakan kod. Sama juga macam pelajar join Google Classroom, cikgu bagi mereka kod dan mereka akan join sebagai student. Dan kalau macam cikgu nampaklah bila cikgu create kelas ni, kita ada dua option lah, sama ada kalau cikgu tengok ada LMS classes. Kalau cikgu memang dah ada student dekat 2
LMS sama ada Google Classroom ke ataupun Teams ke, yang ni juga cikgu boleh import mereka untuk join. Tapi kalau cikgu tak nak apa-apa tu, just create new class and then cikgu boleh generatekan ID mereka lah. Okey, mungkin kita boleh Soalan seterusnya. satu atau dua soalan. Okey, kita tengok ya. Ada satu cikgu tanya, Cikgu Fazlina tanya macam mana nak upgrade Edpuzzle. Kalau nak upgrade individual pro plan, boleh pergi profile pictures di atas sebelah kanan. Kalau klik profile picture, ada satu option untuk upgrade. Ya. Kalau nak upgrade individual plan tu tak salah satu bulan $12.50 US. Ya, $12.50 US. Satu bulan lah. Okey. Cikgu Jiseng ya, Owing Jiseng. Jiseng Owing. Berapa minit had sesuatu video boleh dimasukkan dalam Edpuzzle? Kalau nak pakai video YouTube, tak ada had lah. Tapi kita nasihatkan jangan panjang sangat lah. Kalau kita yang dewasa pun, kalau nak tengok video pun, kalau video 2 jam siapa nak tengok Kalau murid-murid nak tengok video 2 jam taklah. Jadi kalau boleh 10 minit, lagi muda, lagi pendek lah. Kalau pelajar lebih muda, mungkin 3 minit, 4 minit. Kalau dah besar sikit, mungkin 10 minit. Tapi jangan pakai video yang panjang-panjang. Tadi cikgu sudah tunjukkan macam mana nak pendekkan video. Boleh pakai itulah. Cikgu King Chui Ngu ada tanya, boleh tuan-puan kongsi video perkongsian pada hari ini? So video perkongsian sesi hari ini direkodkan dan akan dihantar kepada email cikgu-cikgu semua. Email yang digunakan semasa pendaftaran. So cikgu boleh tonton semula video yang kita rekodkan hari ini. So ada tak lagi soalan? Kalau tak, kita nak buat yes. Tunggu ada satu soalan ni ada 3-4 orang tanya juga kalau ada recording. Kita belum pasti kalau ada recording. Kalau ada kita recording kan? So we will send the recording ya. Yes. Okay, steady. So kita akan kirimkan recording ke email cikgu-cikgu sekalian lah. Yep. Okay, tadi ada pertanyaan, ada statement lah YouTube dan Edpuzzle. So izinkan saya share screen sekejap. Okey cikgu, kalau kita nak antara cara yang mudah juga untuk kita gunakan video dalam YouTube masuk ke dalam Edpuzzle adalah dengan menggunakan extension. So kita kena letakkan extension Chrome Web Store. Okay, kita pergi kepada Chrome Web Store. Kita ada extension Edpuzzle sebenarnya dalam Chrome Web Store yang kita boleh masukkan ke dalam kita punya browser. So dalam Chrome Web Store kita cari aja Edpuzzle punya extension dan kita installkan. Okay, kita klik di sini, kita add to Chrome. Okay, add extension. Bila kita add extension ni cikgu, kita buka kepada kita punya okay, successfully install. Okay, so kita boleh buka kepada kita punya YouTube. Then okay, let's say kan kita guna PSP lah, tahun 1. PSP tahun 1, let's say kita pergi ke PSP tahun 1, kita tengok video. Okay, kita akan nampak adanya ini, edit with Edpuzzle. Okay, so cikgu boleh terus klik pada edit with Edpuzzle. Cikgu akan dapati video tersebut terus masuk ke dalam Edpuzzle kita. So di sini cikgu boleh edit. Okey, cikgu nak pendek ke, nak kekalkan ke atau nak cut ke apa. So dengan adanya kita punya extension itu, cikgu dah tak perlulah download
sebelum ni kalau cikgu download and then cikgu upload balik kan ke Edpuzzle ke atau apa-apa aplikasi pun memakan masa dan juga makan ruang dalam space dalam cikgu punya ni lah hard disk kan. So dengan Edpuzzle extension ni cikgu boleh terus direct ambil mana-mana aja video dalam YouTube untuk cikgu masukkan ke dalam Edpuzzle kita. Okay, itu sahaja sharing. Okey. Okey, itu je. Itu Itu saja. je. Ya. Okey, terima kasih Cikgu Rimi dan Cikgu MK. Kami berharap agar guru-guru mendapat manfaat sepenuhnya dalam melaksanakan pembelajaran video di kelas masing-masing. Sebelum kita berakhir kan, sekiranya ada guru-guru yang ingin memperkenalkan Edpuzzle di bahagian panitia atau di sekolah anda, boleh hubungi saya dan kita boleh berikan satu sesi demonstrasi atau training session secara percuma atas kalian. So saya akan berikan informasi saya di sini melalui tautan chat, alamat email bersama dengan tautan kalender saya. Cikgu semua jangan pergi dulu ada sijil kehadiran ya. Jangan pergi dulu. Okay, kalau nak demonstrasi atau nak training session di dalam chat sekarang ada details, ada email, ada link. Okay, boleh book sesi percuma di mana-mana saja. Okay, so pergi kalender dulu, bookmark the web page. Tak payah decide sekarang lah kalau nak tanya cikgu-cikgu lain, kalau nak sama-sama organize training session, boleh juga. Okay, so bookmark the site. Dan sekarang kita cakap pasal sijil kehadiran. Okay, sebagai tanda penghargaan kehadiran cikgu-cikgu semua ada 500 ya. Petang ni ada 500 cikgu-cikgu dari Malaysia, seluruh Malaysia. Masya Allah. Kami ada sediakan sijil kehadiran yang boleh dimasukkan untuk menjana mata kredit SPL KPM anda semua. Boleh diletakkan di bawah pembelajaran kendiri. Okay, so I think Cikgu MK boleh tak tunjukkan kepada guru-guru dalam masa secepat mungkin sebelum kita berakhir macam mana mereka masukkan sijil hari ini ke SPL KPM. Cikgu MK atau Cikgu Rimi? Alright. Okay, terima kasih Madam May. Sekejap saya share screen. Okay, so dekat sini kalau cikgu lihat saya akses kepada paparan SPL KPM. Okay, yang ni cikgu boleh buat nanti bila dah dapat sijil penyertaan. Okay, sorry May, dia petang ni dia keluar. Dia keluar notification. Okay. Okay. Tak apa cikgu nanti mungkin Cikgu MK boleh rekodkan the step and then beri kepada saya dan saya akan sertakan dalam email. Okay, boleh. Okay, betul Cikgu Razin, sijil ni akan di-emailkan. Dia tak ada post. Semua dalam email. And then cikgu buat turunlah sijil tu nanti. Dan cikgu rekodkan dalam SPL KPM. Okay. Okay, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung webinar ya. Sepatah dua kata dari panelis sebelum kita wrap up. Okay. Sambil tu, ni sekali lagi cikgu. Dia bukan laju. Kawan-kawan semua komen-komen tu dia ada duduk atas-atas. Jangan sedih cikgu ni. Belum lagi kita tamat. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Madam May, our country manager for Edpuzzle, atas kesudian menjemput saya dan juga partner saya Cikgu Rimi untuk berkongsi pengalaman kami. Ikutkan Edpuzzle ni kami telah pun menggunakan ni more than 4 years dan pengiktirafan yang diberikan untuk menjadi Edpuzzle trainer dekat Malaysia ni satu penghormatan yang amat orang kata besarlah bagi saya dan juga dapatlah berkongsi ilmu dalam Pelantar Delima ni untuk kegunaan guru-guru di Malaysia. Dan saya pas pada Cikgu Rimi untuk closing speech.
Okey, terima kasih kepada Madam May, kepada Cik Imran. Okey, sebenarnya cikgu-cikgu, Cik Imran sebenarnya dia base-nya di Singapore. Sebab tu cakapnya campur-campur juga kan. Okey, so kita amat berbesar hati dah sebab kita boleh sebenarnya dalam Edpuzzle ni kita boleh berkooperatif dengan banyak negara sebab kita ada komuniti kita juga. Okay, jangan lupa cikgu-cikgu dalam Edpuzzle juga dalam pelantar tadi tu kita ada juga ruangan certification di mana ada banyak sijil yang cikgu boleh dapat untuk cikgu mahirkan diri cikgu dalam penggunaan Edpuzzle dan sijil-sijil tersebut juga cikgu boleh masukkan dalam SPL KPM. Okey, so sekarang ni SPL KPM kita dah boleh buka dan cikgu MK sedang nak tunjukkan cikgu macam mana cikgu boleh memasukkan kita punya sijil pada hari ini untuk cikgu rekodkan dalam SPL KPM. Okey, cikgu MK boleh sambung. Okey, doa kawan-kawan kata okey mintalah buka website itu. Okey, dah dapat. Okey, so cikgu boleh pilih kategori dan juga cikgu ambil bahagian pelantar e-pelajaran. So cikgu boleh pilih ada 5 di situ. And then cikgu masukkan tajuk pembelajaran kita hari ini, tajuk webinar kita tajuk sesi kita pada hari ini. Contoh saya ambil kat sini lah, Edpuzzle. Okey. Nampak tak Encik Imran? Nampak. Okey, cikgu tak paparan pop-up tu tak nampak. Oh, paparan pop-up tak nampak ya. Tak nampak ya. Nampak lupa. Dia ada Okey, pop-up sebenarnya. Kejap ya, cikgu-cikgu. Okey. Okey. Okey, tempoh masa ni cikgu ambil kita bersiaran 1 jam and then tarikh dilaksanakan pada hari ini. Sijil di akhir kursus cikgu letakkan ya dan kemudian sumbangan bahan ni tidak, alamat ni pun tidak. Lepas tu cikgu klik pada klik pada simpan. Okey, so itu adalah step dia lah. Dan sekiranya kalau mungkinlah ada istilah adab sekolah cikgu perlukan pengesahan sijil tu, cikgu boleh kongsikanlah sijil yang cikgu dah terima. Okey, itu sahaja bahagian saya untuk tunjukkan bagaimana cikgu nak rekodkan dalam e-pembelajaran. Okey, kembali pada Madam May. Itu saja. Imran, do you want to do the closing? Okey. Terima kasih guru-guru kerana menyertai webinar ini. Terima kasih kepada Cikgu Rimi dan Cikgu MK yang sudi berkongsi ilmu, tips dan alaman terbaik dalam PDP berasaskan video. Kami berharap agar cikgu-cikgu semua ya dapat akan menggunakan Edpuzzle dan seterusnya berkongsi pengalaman Edpuzzle atau perjalanan Edpuzzle cikgu-cikgu dengan rakan-rakan guru yang lain. So sekian, terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi semua. Bye.